Hai murid-murid semua. Okey, ni Puan Ang. Okey, disebabkan oleh COVID-19 ni PKP itu dilanjutkan lagi ya. Jadi kita akan belajar dalam talian. Okey, mulai hari ini dan kita akan teruskan untuk minggu-minggu seterusnya. Jadi setiap hari Isnin, okey, pukul 11 hingga 12.30 ialah slot untuk bahasa Melayu. Jadi untuk hari ini cikgu akan ajarkan bahagian watak dan perwatakan novel Lieutenant Adnan dan juga tirani. Okey, jom kita telitikan bahagian yang patut kita beri tumpuan pada pagi ini. Jom kita lihat. Okey, sebelum kita masuk bahagian kandungan pelajaran kita, maka ada baiknya kalau kita kaji bahagian novel yang sudah disoal ataupun yang belum disoal. Okey, jadual ini sebenarnya cikgu dah ada video tentang analisis novel ya, pemahaman novel secara teliti, tapi di sini kita nampak yang bahagian kotak kuning dengan hijau ini ialah bahagian yang perlu diberi perhatian. Jadi hari ini sebab cikgu ya memilih untuk watak perwatakan adalah disebabkan nampak ni watak perwatakan, watak utama merupakan fokus. Okey, patutnya dikuasai oleh murid-murid. Begitu juga dengan persoalan. Kalau kita kaji dia punya analisis ya. Jadi apa-apa pun kita akan masuk bahagian watak dan perwatakan. Bukan tak ada sebab ya. Jadi cikgu berharap kalian beri perhatian yang sepenuhnya cara kita menjawab soalan untuk watak dan perwatakan. Okey, jadi rasanya kamu dah nampak dah bahagian ni. Okey, PDP kita pada hari ini menghuraikan. Okey, murid akan dapat menghuraikan watak dan perwatakan dalam novel. Okey, mengklasifikasikan watak antagonis dan protagonis. Jadi apakah itu watak antagonis? Okey, antagonis ialah watak yang melawan atau yang bertentangan dengan watak utama, iaitu kita kata watak jahat. Okey, watak antagonis. Jadi watak protagonis ialah watak yang baik. Okey, biasanya watak utamalah ya, watak yang baik. Watak sampingan ada yang baik, ada yang jahat. Jadi sebagai contoh untuk Lieutenant Adnan, watak protagonis pro maksudnya yang baik. Okey, pro. Anta tu macam anti. Okey, antagonis tu watak jahat. Watak jahat atau watak hitam tu siapa dalam Lieutenant Adnan? Dapat tak namakan beberapa? Jadi General Yamashita ya, watak antagonis. Lagi? Motoguchi. Betul, orang Jepun lah. Okey, pada awalnya kita nampak macam Lebapian tu macam antagonis kan. Lepas tu ada Nordin, betul tak? Jadi Nordin tu pada penghujung tu jadi baik. Okey, jadi antagonis ialah watak yang jahat. Protagonis ialah watak yang baik. Okey, jadi itu secara kasar. Tapi yang lebih kita nak fokus ya dalam peperiksaan kerana sekolah menarahkan supaya cikgu menyediakan murid untuk menghadapi peperiksaan. Tapi yang ini bukan sekadar peperiksaan, cikgu nak tunjukkan cara kita menjawab soalan watak dan perwatakan dengan betul. Okey, jadi jom kita tengok. Kalau watak utama untuk Lieutenant Adnan, novel Lieutenant Adnan, jadi ialah Lieutenant Adnan watak utama. Okey, setakat ini dalam SPM yang disoal ialah watak utama, watak sampingan. Tapi belum lagi pernah menyoal tentang watak antagonis, iaitu watak jahat, anti. Watak protagonis ialah watak yang jahat. Watak protagonis, watak yang baik. Okey, protagonis. Jadi, kalaulah disoal watak antagonis, watak dan perwatakan salah seorang watak antagonis, jadi ambil watak yang jahat. Okey, tapi sekarang ni kita nak fokus watak utama dan watak sampingan. Jadi watak utama dalam setiap soal, dalam setiap novel itu hanya seorang. Okey, untuk Lieutenant Adnan, novel Lieutenant Adnan Perwira Bangsa, okey, itu ialah Lieutenant Adnan seorang je. Tirani Wahidah. Okey, watak utama. Watak sampingan untuk Lieutenant Adnan, Pak Saidi. Okey, di sini ada Pak Saidi, Sofia, Nordin, Samad, General, okey ni dan ni semua. Tapi General ini ialah watak yang
antagonis. Okey, tapi mereka juga watak sampingan. Jadi untuk Lieutenant Adenan, okey, kita kaji dari segi fizikal. Kalau soalan tanya, okey, apakah watak dan perwatakan watak utama novel tingkatan 4 ke apa ke? Jadi kita akan mula. Jangan terus mula Lieutenant Adenan. Sepatutnya kalau kita jawab, okey, kalau kita jawab watak dan perwatakan watak utama. Okey, kalau kita lihat soalannya tanya minta, okey, kita tengok ya. Watak, okey, tak apa. Kita kata soalannya watak dan perwatakan watak utama. Okey, utama. Jadi ini ialah soalan. Okey, soalan sudah tentu soalan tu lebih panjang tapi cikgu singkatkannya, huraikan. Okey, huraikan watak dan perwatakan watak utama. Okey, bagaimana tu? Kalau kita ambil memang Lieutenant Adenan, betul. Jadi kita kena kemukakan. Okey, ya, sifat fizikal dan sebagainya. Jadi cikgu tunjukkan nota ni supaya anda tahu bahawa nota tu betul. Tapi sama ada kamu dapat markah atau tidak, itu cerita lain. Itu masalah murid. Isi dah betul, tapi cara jawabnya salah. Okey, jadi cikgu nak tunjuk dari awal sampai ke penghujung jawapan kita. Okey, yang wajib ada dalam sebuah jawapan dan supaya kita dapat markah. Okey, kita mula menjawab novel kalau sebenarnya dalam video cikgu yang lain, dalam playlist ya, anda boleh search, dalam tu ada teknik menjawab novel. Okey, dalam tu ada secara telitinya. Tapi di sini cikgu akan mula terus dengan ayat pengenalan ya untuk jawapan kita, iaitu berdasarkan novel apa? Novel Lieutenant Adenan, Bira Adenan, Bira Bangsa, karya siapa? Okey, karya siapa? Kita tak payah hafal yang ni, tapi sebenarnya kita dah hafal dah pun kan. Jadi kita akan ambil daripada soalan. Karya siapa? Okey, watak. Kalau soalan tanya watak utama, kamu kena sebut watak utama tu siapa? Okey, jadi watak utamanya ialah siapa? Adenan. Banyak murid akan sebut Adenan sahaja ataupun Lieutenant Adenan. Tapi cikgu galakkan supaya anda beri nama penuh. Adenan bin Saidi. Okey, Adenan bin Saidi. Okey, jadi ini bahagian yang sangat penting. Memperkenalkan siapakah watak yang ingin anda ketengahkan. Okey, iaitu watak. Okey, perkenalkan watak utamanya siapa. Jangan kata pemeriksa takkan tak tahu. No, tidak. Kamu kena tunjukkan bahawa kamu tahu watak utamanya siapa. Barulah kita masuk bahagian disebabkan soalan meminta watak dan perwatakan, maka kita kemukakan beberapa watak. Apakah itu watak? Apa perbezaan antara watak dengan perwatakan? Watak ialah latar belakang seseorang watak. Latar belakang. Ataupun keterampilan fizikal. Rupa dia, ketinggian dia, umur dia, latar belakang dia, ibu bapa dia siapa, tinggal di mana, adik-beradiknya siapa. Itu watak. Tapi itu tak begitu penting. Penting kita sebut sudah. Okey, di sini dia kata dilahirkan di kampung ramal ni banyak kan. Sebenarnya tak perlu kemukakan begitu lengkap. Okey, contoh kita ambil ni cukup lah. Ini. Okey, katakan kita ambil bahagian ni Okey, jom. Bahagian fizikal, keterampilan fizikalnya. Jadi kita jadikannya sebahagian daripada jawapan. Contoh, tengok cikgu buat macam mana Watak utamanya ialah Adenan bin Saidi. Jom kita masuk Adenan. Adenan dilahirkan dulu kecil di Kampung Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Okey, cikgu tak galakkan jadi Selangor kerana Selangor ini kemudian, namanya kemudian. Tapi masa itu Kajang cukuplah ya. Tapi kalau nak letak pun tak apalah, gantung. Okey, jadi Kajang dan mendapat pendidikan di sekolah Inggeris di Pekan Sungai Ramal. Okey, ingat ya, di Pekan ya, bukan di Kampung Sungai Ramal ya. Kemudian nak sambung lagi
untuk wataknya ialah adenan. Adenan merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Adik-beradik. Ini ada kesilapan. Cikgu ambil rangka ini daripada internet. Tapi cikgu hanya nak tunjukkan bahawa jangan ambil bulat-bulat daripada internet. Bahan tu memang dah ada tapi cara jawab yang kita perlu kuasai. 3 orang adik-beradik. Bapanya bernama Pak Saidi dan ibunya. Dah cukup. Itu bahagian watak. Cikgu boleh tak saya sebut ibu dan bapanya sahaja? Boleh. Kerana markah biasanya akan diberikan pada bahagian perwatakan. Kalau dikatakan uraikan watak dan perwatakan watak. Jadi disebabkan orang sebut watak, maka kita letak je lah watak. Jadi perwatakannya cikgu cadangkan. Ini tak wajib ya, boleh teruskan dalam satu perenggan, tetapi kita boleh buat perenggan baharu. Itu terpulang. Sememangnya tak diberi markah, tak dipotong markah kalau anda buat perenggan baharu ataupun buat satu perenggan. Tak ada masalah. Jadi di sekarang ni kita nak masuk bahagian perwatakan. Iaitu sifat atau sikap dalaman yang kita tak nampak daripada luaran. Ingat ya. Jadi untuk watak, keterampilan dan latar belakang. Tadi dah sebut ya kan. Sekarang ni kita nak sebut sesuatu yang dalaman, iaitu sifat seseorang watak tu. Jadi kalau watak perwatakan, kalau kamu lihat ya, tonton video cikgu ada sebut 4 petak tu. 4 petak ayat isi panjang pendek, kean tak kean tu. Silalah teliti video teknik menulis karangan tu ya. Menulis novel tu. Jadi apa-apa pun di sini. Bagaimana kita nak kemukakan jawapan perwatakan? Jadi watak perwatakan. Kalau sebut je watak atau perwatakan tu kita sebut dalam kategori watak. Watak pendek, 2 suku kata saja. Watak, 2 suku kata, ayat isi dia pendek. Kita tahu ayat untuk novel mesti ada 2 bahagian. Ayat isi, ayat bukti. Ulang, ayat isi, ayat bukti. Ayat isi kita perlu beri perhatian sama ada dia ayat pendek ataupun ayat panjang. Kean atau tak kean. Jadi yang untuk itu tolong tonton ya video teknik menjawab novel cikgu tu. Di sini kita kata watak ni siapa? Adenan. Adenan. Kita kata seorang yang berani. Dah sebut watak pendek. Jadi jangan anda sambung. Adenan seorang yang berani kerana telah mempertahankan. Tidak. Watak, dia seorang yang berani. Jadi kalau nak hurai dalam bahagian ayat bukti, cik kata. Ini ialah ayat isi. Jadi buktinya apa? Kita ambil bahagian ni. Ambil bahagian ni contoh. Jangan kata contoh. Sepatutnya kita sebut sebagai contoh. Lieutenant Adenan berani. Nampak ni? Kalau disebut sekali berani, isinya berani, maka huraiannya pun mesti ada perkataan berani. Ingat. Watak berani, buktinya pun kena sebut berani. Kalau anda sekarang kata Lieutenant Adenan berjuang menentang tentera Jepun hingga ni, tak cukup ya sayang, tak cukup ya, tolong beri perhatian. Mesti berani berjuang menentang tentera Jepun sehingga ketitisan darah terakhir walaupun tanpa senjata. Lengkap. Ini cikgu namakan ayat isi yang memenuhi syarat pendek. Ini ayat bukti yang memenuhi syarat. Ini pun ada syarat ya. Cikgu nak kemukakan apa syarat ayat bukti. Ayat bukti mesti ada nama watak, memang di sini dah ada nama watak, dan juga mesti ada cerita iaitu berjuang menentang tentera Jepun hingga titisan, dan mesti memenuhi mengulangi. Ataupun mengulangi ayat ni. Perkataan ni, kata ayat isi ni. Ni, isi. Bukan ayat isi ya, isi. Kalau isi kita berani, bukti dalam bukti tu mesti ada perkataan berani. Boleh. Jadi cikgu rasa tak susah. Itu yang pertama. Yang isi kedua. Jom kita lihat ya. Bijaksana. Baiklah. Di sini
murid boleh pilih untuk sambung perenggan ini ataupun kalau nak memudahkan penanda, boleh je. Okey, kamu boleh mulakan dengan perenggan baru ataupun kamu nak sambung. Okey, untuk nak mudahkan kita baca balik nanti, cikgu buat perenggan baru. Jadi kita sambung adenan seorang yang bijaksana. Boleh? Okey, ini ayat isi. Tak payah ke-an. Okey, tak ada ke-an. Nanti pergi tengok video cikgu tu supaya awak tahu mana yang nak ke-an, mana yang tak ke-an. Persoalan ke-an, nilai ke-an. Kena tambah imbuhan ke dan an maksud saya. Jadi di sini adenan seorang yang bijaksana. Isinya bijaksana. Okey, ayat isi dah settle. Ayat watak dan perwatakan memang pendek ayat isinya. Di sini kita nak sambung ayat bukti. Okey, di sini ayat Lieutenant adenan bijak. Nampak ni? Ya, ulang bahagian isi kita iaitu bijak. Mengesan Hela tentera Jepun yang menyamar sebagai tentera India yang memakai turban ketika menyerang askar Melayu di Pasir Panjang. Okey, jadi ini kita dapat markah kerana bahagian ini. Okey. Alright, bahagian ini ialah bahagian ayat isi. Betul? Ini bahagian ayat isi dan ini bukti. Okey. Kita lihat, kita semak penuhi tak kita punya syarat. Ayat isi, watak pendek, tak ada ke-an. Ayat bukti, ada nama watak, ada bahagian cerita dan juga ada bahagian ayat untuk okey. Sini bijaksana, sini ada bijak. Alright, dah. Syarat penuh, maka kita akan dapat markah di sini satu, di sini satu. Tadi pun ni satu, ini satu. Okey, cikgu berharap anda faham. Jom kita pergi, patriotik. Okey, seorang yang patriotik kan? Bagaimana kita nak buat ayat ini? Okey, sama kita sebut siapa watak utama kita, adenan seorang yang patriotik ataupun seorang yang cinta akan negara. Baiklah, sini. Okey, patriotik ialah dah isi kita. Jadi kalau isi, maka kita perlu kemukakan juga kita punya ayat bukti. Ayat bukti mesti ada watak, mesti ulang perkataan patriotik, kemudian ada bukti, ada cerita, betul tak? Jadi kita tengok Lieutenant adenan yang ditugaskan sebagai guru sanggup meninggalkan kerjaya untuk masuki bidang ketenteraan demi cinta akan tanah air. Baiklah, tengok ni. Ayat isinya patriotik, di sini bukan lieutenant seorang yang patriotik. Tak, boleh juga, tapi untuk cara jawab ini, okey, caranya cinta akan tanah air, diletak di belakang. Jadi, salah ke cikgu? Oh, tak salah. Selagi anda tunjukkan bukti, bahagian ayat bukti ini ialah huraian yang membuktikan ada patriotik dan disebut. Okey, disebut patriotik itu, maka sudah memenuhi syarat. Okey, jadi di sini patriotik adenan bertugas sebagai sanggup meninggalkan bidang ini demi cinta akan tanah air. Sudahlah. Okey, ataupun kita buat ayat Lieutenant adenan seorang yang patriotik atau seorang cinta akan negara kerana sanggup meninggalkan kerjaya masuk ke bidang ketenteraan dan sebagainya. Boleh? Okey, seterusnya rajin. Kita tak boleh kata di sini rajin, adenan seorang yang rajin. Tolong jangan buat dalam bentuk point. Okey, jadi kita perlu jawab dalam bentuk ayat yang penuh, adenan. Jadi sambil cikgu buat ni, saya berharap ada murid yang boleh jawab sama-sama dengan cikgu. Okey, adenan seorang yang macam mana? Rajin. Adenan seorang yang rajin. Titik. Okey, ayat pendek tak ada ke-an. Okey, jadi bukti rajinnya apa? Ambil ini. Okey, kita boleh kata sebagai, boleh je ada cikgu yang memang ajar ikut cara macam ni sebagai contoh, boleh tapi mesti koma. Sebagai contoh, Lieutenant rajin ialah kata, ialah isi. Okey, isi kita, maka sini ayat bukti pun ada rajin. Sebagai contoh,
Adenan, Lieutenant Adenan rajin membantu ayahnya bekerja di sawah dan menoreh getah pada setiap pagi walaupun baru berusia 10 tahun. Nampak ni Itu ialah cerita yang membuktikan Adenan seorang yang rajin. Rajin buat apa? Mesti bukti. Okey? Jadi di sini ulang sekali lagi, ini ialah ayat isi. Okey? Ayat isi dan diikuti oleh ayat bukti. Okey, syaratnya ayat isi dah memenuhi syarat, dia memang maaf. Okey. Jadi ini sepatutnya warna kuning ayat bukti. Jadi ayat buktinya dah ada. Okey. Dan seterusnya ayat isi pendek. Ayat bukti ini ada nama watak dan kena adenan. Okey. Dah ada bahagian cerita, bukti dia rajin ialah bekerja di sawah dan juga perkataan isi tu. Ayat isi kita itu rajin dah diulangi. Jadi dapat markah penuh untuk yang ni. Okey. Seterusnya penyayang. Okey, jom kita buat. Bagaimana mula ayat isi? Adenan. Okey, adenan seorang yang penyayang. Dah tu. Okey, titik. Maka apa bukti adenan itu seorang yang penyayang? Kita ambil ni. Okey, ambil je Lieutenant Adenan sangat ni. Sayang. Nampak ya? Isinya penyayang. Maka ayat bukti tu ada perkataan sayang. Jadi Adenan sayang akan siapa? Baiklah, sini. Adenan sayang akan isterinya dan berasa sayu ketika ingin meninggalkannya di Sungai Ramal sebelum dia berangkat ke Singapura untuk berjuang menyekat kemarahan Jepun. Okey, jadi kalau boleh sayang akan isterinya. Siapa isteri dia? Sophia. Ya, kalau boleh kita letak nama watak yang berkenaan. Okey, supaya menunjukkan kita ni betul-betul faham. Okey, faham dan tahu cerita itu. Okey, jadi ini ialah ayat isi pendek. Watak tu pendek Okey, ayat isi tu pendek. Oh maaf, patutnya buat bahagian ni. Okey, ayat isi tu pendek. Dan kemudian ayat bukti tu ada watak, alamak. Okey, ini ada watak. Patutnya ni. Okey. Kuning. Nampak bukti tu. Ada sayang ini ialah isi kita. Ya. Jadi di sini ada watak, ada ayat isi, ada cerita. Sah, kita akan dapat markah penuh. Okey, cikgu berharap ada murid yang tanya, cikgu perlu tak ada ayat penutup? Oh, tak perlu sebenarnya. Tak perlu. Yang penting pengenalan tu, ayat pengenalan tu mesti beritahu berdasarkan novel mana. Berdasarkan novel mana, perkenalkan watak atau watak sampingan atau watak utama yang diminta. Dan perkenalkan, kita terus masuk bahagian jawab soalan. Okey, jadi kalaulah untuk watak sampingan, baiklah untuk watak kalau soalan tanya sebenarnya watak sampingan telah disoal dalam 2-3 tahun yang sebelum ni, tapi yang watak utama yang dah lama, apa-apa pun cikgu galakkan anda bersedia untuk watak utama dan watak sampingan kerana ada kemungkinan soalan akan bertanyakan tentang perbandingan antara watak utama dengan watak sampingan. Jadi cikgu berharap anda bersedialah untuk dua-dua. Cara jawabnya sama. Nah, kalau watak sampingan kita pilih Pak Saidi, boleh. Jadi bagaimana kita nak mula menjawab? Kita sebut berdasarkan novel Lieutenant Adenan. Wirabangsa karya siapa? Jadi perkenalkan watak utama. Kita watak sampingan watak sampingan. Kalau orang minta watak sampingan, kita sebut perkenalkan watak sampingan kita nak ketengahkan kerana memang banyak watak sampingan kan. Watak sampingan ataupun kita kata salah seorang. Salah seorang watak sampingan ialah
Pak Saidi. Baiklah, di sini kita sebut tadi kata Pak Saidi, kita nak sebut latar dia kan, watak dia tu. Jadi kita kata Pak Saidi. Okay, kita perkenalkan watak, maksudnya latar belakang ataupun keterampilannya. Okey, dari segi sifat-sifat fizikal. Okey, Pak Saidi mempunyai isteri yang bernama Makmila dan mempunyai 3 orang anak lelaki, iaitu Adnan, Ahmad dan Amarullah. Okey. Kata Pak Saidi boleh tinggal di Kampung Sungai Ramal dan bekerja sebagai pesawat. Sebenarnya juga dan menoreh dan juga sebagai pesawat dan penoreh getah. Boleh. Okey. Ini bahagian sifat. Okey. Bahagian perwatakan, itu sifat dalaman kan? Okey, jadi ini ialah berpandangan jauh. Macam mana kita nak jawab untuk berpandangan jauh ni? Okey, jom kita kata mesti sebut Pak Saidi. Oh, maaf, huruf besar Saidi seorang yang berpandangan jauh. Okey, di sini. Okey, kemudian sebagai ni sebagai contoh mesti koma. Okey. Seorang yang mementingkan pelajaran tak boleh ya. Jangan sebut seorang yang ya. Kita mesti sebut Pak Saidi. Okey. Pak Saidi seorang yang mementingkan pelajaran anak-anak dengan menghantar Adnan ke sekolah Inggeris walaupun anak-anak kampung yang lain hanya di sekolah pondok. Itu. Jadi untuk yang ini sama ya, Pak Saidi, ini ayat isi. Okay, ayat isi, bahagian isi. Okay, bahagian ayat isi. Tapi kita kata mesti ada kata ini. Okay, ini ialah kata kunci untuk isi. Okay, ini ayat isi. Okay, perkataannya berpandangan jauh. Sebagai contoh, kita kata di sini ialah ayat huraian, ayat bukti. Okay. Cikgu gunakan istilah ayat bukti. Buktikan dia berpandangan jauh. Okey. Sebagai contoh, Pak Saidi seorang mementingkan pelajaran. Ada tak perkataan berpandangan jauh? Tak ada kan? Jadi, adakah ini sah? Cikgu cadangkan supaya kamu betul-betul berhati-hati. Jadi kalau kamu kata Pak Saidi berpandangan jauh, kena sebut keadaan ini menunjukkan Pak Saidi berpandangan jauh. Jadi di sini kita kata Pak Saidi seorang yang mementingkan. Kita kata Pak Saidi berpandangan jauh kerana dia seorang yang mementingkan pelajaran anak-anak dengan menghantar Adnan ke sekolah ini walaupun ini bagi beliau pendidikan bakal atau akan atau dapat pendidikan dapat apa? Membantu ya seseorang membangunkan apa? Bangsa dan negara pada masa depan. Ya, itu bukti kata Pak Saidi berpandangan jauh. Okey, sebabnya apa? Dia pentingkan pelajaran dan pelajaran itu dapat membantu seseorang untuk memajukan bangsa dan negara. Yes. Boleh? Jadi cikgu berharap anda betul-betul serius, okey, dalam menjawab ni. Bertanggungjawab. Jom, okey. Jadi kita akan masuk perenggan baharu. Maaf, cikgu. Okey, jom kita buat perenggan baharu. Okey, bertanggungjawab. Kita masuk Pak Saidi seorang yang bertanggungjawab. Pendek, ayat pendek dah titik, ayat isi dah tamat. Sambung dengan ayat bukti. Okey, okey, tak payah sebagai contoh pun tak apa. Jadi kita kata setiap pagi mengayuh basikal menghantar. Nak tanya, ada tak subjek ayat ni?
Tak ada subjek. Maaflah. Maaflah. Kamu tak akan dapat markah untuk ni nanti. Setiap pagi mesti ada subjek. Ni siapa? Pak Saidi mengayuh basikal menghantar Adnan ke sekolah sekolah Inggeris sebelum pergi ke sawah dan menjemput. Okey, nak tanya. Betul tak ayat ni? Ayat isi dah betul. Okey, ayat isi dah betul. Tahniah. Okey, ayat isi pendek dan dia tak ada kean. Okey, dah betul, dah betul. Nak tanya. Kamu fikir sendiri. Ayat bukti ni betul ke salah? Ayat bukti ni betul ke salah? Okey, saya pasti ada yang kata betul, ada yang kata salah. Jadi sebenarnya salah ke betul? Cikgu tak terima jawapan ni. Apa sebab? Kata kunci untuk isi tu ada tak? Bertanggungjawab. Tak ada. Tak ada. Okey, setiap pagi Pak Saidi mengayuh basikal ni, boleh tak saya kata dia rajin? Kan? Ke sayang? Kan? Jadi maksudnya, kita kena jelaskan dengan betul, sebut setiap pagi, Pak Saidi mengayuh basikal kerana tanggungjawabnya untuk menyediakan pendidikan kepada anak. Okey, ataupun kita kata Pak Saidi seorang bapa yang bertanggungjawab. Okey, bertanggungjawab kerana sanggup mengayuh basikal menghantar Adnan ke sekolah Inggeris sebelum pergi macam tu. Okay. Cikgu berharap jelas. Okey, jadi di sini cikgu kata bertanggungjawab tu mesti ada. Buktikan seorang ayah yang bertanggungjawab kerana sanggup hantar anak dia untuk dapat pendidikan. Alright, jom. Rajin. Isi yang ketiga. Ini. Pak Saidi seorang yang rajin. Baiklah. Okay, seorang rajin. Jadi di sini tengok ni. Sebagai contoh, setiap pagi dia menoreh getah dan mengerjakan sawah. Sama, ulang ya, rajin. Kata kunci untuk isi, rajin. Okey, rajin. Ini dah betul dah. Tak ada kean. Okey, menyifatkan kita guna ayat adjektif, sifat tak ada kean. Kalau kean tu dah jadi kata nama kan. Jadi ini betul tak ayat ni? Ayat huraian tu betul ke tak ayat bukti tu? Okey, alamak. Okey, tak apalah. Setiap pagi dia, boleh tak ada dia, tak ada masalah. Setiap pagi dia buat apa? Dia rajin. Okey, ataupun kalau cikgu, saya kata setiap pagi cikgu kata dia rajin. Rajin buat apa? Mencari rezeki halal. Dia rajin mencari rezeki halal untuk menyara hidup keluarganya dengan menoreh getah pada sebelah pagi dan mengerjakan sawah pada sebelah petang. Ini yang menunjukkan dia rajin. Pagi kerja, petang kerja. Itu rajin. Dia rajin. Jadi di sini kita kena sebut rajin. Boleh? Okey. Cikgu berharap setakat ini Sofia. Okey. Untuk beberapa watak seterusnya, okey, cikgu tunjuk Baiklah sini. Okey. Okey, jadi ini sebagai jawapan, rangka jawapan. Okey, ini rangka jawapan dan cikgu minta anda siapkan watak, huraikan watak dan perwatakan watak Sofia pula. Okey, soalannya, cikgu ulang Okey, rezeki. Jadi di sini cikgu untuk soalannya ni jawapannya, rangka jawapan, maaf. Jadi cikgu bagi soalan. Soalannya ialah yang cikgu pendekkannya, huraikan watak dan perwatakan watak sampingan. Okey,
berdasarkan novel yang telah kaji tu faham-faham je lah. Jadi cikgu minta berdasarkan soalan ini, kamu buat jawapan gunakan nota di sini. Sofia. Sofia. Tabah, bertanggungjawab, penyayang ini. 3 isi ni. Okay, boleh? Berdasarkan ni. 1, 2 dan 3. Okay. Buat ayat pendahuluan tu macam mana? Perkenalkan watak. Okey, watak sampingan ni. Berikan wataknya, latar belakang. Kemudian kita jelaskan sifat dan ayat isi, ayat bukti. Ayat isi, ayat bukti, ayat isi dan bukti. Itu je. Boleh. Seterusnya, latihan yang kedua. Cikgu nak anda buat mamat pula tu. Okey, untuk mamat. Okey, juga untuk mamat, cikgu nak minta kamu buat dua-dua watak sampingan ni. Mamat adalah kawan baik, lah kena adenan kan? Okey, boleh tak kamu kaji dari segi sifat mamat tu macam mana? Okey, ada tak? Walaupun dia tak banyak ya, mamat sebenarnya kita tak banyak kenal dia. Okey, apa-apa pun, akhirnya mamat pun ada nilai apa? Patriotik ada. Okey, kerana mamat pun memasuki pasukan tentera Melayu. Okey, seperti kawan ada. Sudah tentu dia seorang bertanggungjawab kerana sebagai kawan, okey, kepada adenan, akhirnya dia telah membantu Sofia dan Pak Saidi ya waktu askar Jepun datang membalas dendam. Okey, jadi cikgu harap anda faham. Begitu juga dengan novel Tirani. Watak dan perwatakan. Jadi di sini cikgu dah sediakan novel. Okey, untuk Tirani, watak utamanya seorang je, Wahidah Nurliana. Okey, wataknya macam ni. Okey, jadi tak perlu banyak. Ini adalah watak dia banyak sangat. Okey, kepada murid yang tak baca lagi novel ni, anda boleh dapat sedikit maklumat dari sini. Okey, dan sini perwatakannya. Ya, seorang yang tabah dan cekal. Tak perlulah buat macam ni. Kamu ambil seorang tabah saja ataupun seorang cekal, sudahlah. Ini sebagai contoh. Jadi cikgu nak kata, okey, bahan ini ya, teks ini, rangka ini cikgu ambil cedok je. Okey, tetapi adakah caranya betul? Tak semestinya. Cikgu di sini, cikgu nak ajarkan anda untuk membezakan antara jawapan yang betul, jawapan yang salah. Okay, kerana kamu didedahkan dengan banyak buku rujukan, laman-laman sosial, laman web, laman bahasa yang memang bukan salah penulis itu ya, penulis web ke apa ke laman mereka tak salah. Tapi hanya mereka buat dalam bentuk nota yang nak memudahkan pemahaman anda. Okey, itu sebabnya jadi gini. Tapi anda sebagai pelajar, kamu bertanggungjawab untuk mengenal pasti cara jawab yang betul. Itulah yang cikgu tekankan dalam saluran YouTube cikgu ya. Dalam saluran saya tu, kau pergi cari Puan Ang Yingchi. Puan Ang Yingchi. ANGYINGCHEE. Okey, ada muka cantik cikgu tu. Okey. Okey, itu dah. Okey, tak apa. Apa-apa pun Puan Ang Yingchi, kamu pergi tengok playlist cikgu, ada teknik novel semua, spot question, spot soalan ramalan ya untuk tahun 2020, ada tahun 2019 memang soalan novel kita yang kita spot dua-dua memang keluar. Ya, jadi kita kena study smart. Okey, tambah pula sekarang ni kita dah habis banyak masa. Okey, tak dapat nak bersemuka. Apa-apa pun kamu boleh belajar sendiri. Cikgu yakin. Jadi watak utama dia Wahidah. Jadi watak sampingan itu ialah Zahid. Okey, notanya ada di sini. Cikgu tunjukkan ya. Kalau kamu buat latihan nanti, kamu boleh stop. Okey, berhentikan di sini. Okey, jadi kamu boleh berhenti, kamu boleh buat jawab soalan ni. Okey, buat jawapan awak sendiri. Kemudian kamu kena hantar melalui Google Document ke Google Classroom ke, cikgu galakkan anda hantar dalam dokumen Google. Okey, Google Document tu hantar supaya cikgu awak sebenarnya boleh semak dan ada pen yang berwarna-warni menandakan kesan tanda cikgu awak tu. Ya, memang cikgu galakkan. Tolonglah ya.
ini ialah rangka untuk watak utama tirani, Wahedah, dan kemudian watak sampingan cikgu paparkan supaya kamu dapat rangka itu sepenuhnya. Okey, watak sampingannya ambil Zahid. Okey, di sini Zahid. Okey, jadi kamu boleh berhentikan bahagian ni dan jawab. Jadi untuk menjawab novel sebenarnya satu soalan 15 minit. Ya. Jadi sekarang ni kelas cikgu dah hampir 40 minit. Okey, dah. Jadi sepatutnya masa-masa yang ada dalam tu cikgu kata tolong jawab tu, kamu sepatutnya berhenti dan kamu jawab. Okey, sekarang pun sama. Jadi sepatutnya sekarang ni kamu hentikan video cikgu dan kamu jawab ikut soalan ini. Okey, rangka jawapan ni. Tapi kamu kena jawab ikut cara yang cikgu tunjukkan tadi. Okey. Dan seterusnya Raidah. Ya, siapakah itu Raidah? Okey. Raidah ialah ibu kepada ibu kepada Wahedah. Okey. Jadi ini ialah watak. Ini ialah perwatakan. Jadi cikgu galakkan kalau dah siap yang Wahedah tadi, pergilah jawab untuk Raidah pula. Okey, tekniknya masih sama. Cikgu galakkan. Tolonglah. Betulkan apa-apa yang salah macam yang cikgu buat tadi. Alright. Jadi untuk minggu ini, slot BM tingkatan 5 untuk slot hari ini je lah. Isnin. Setiap Isnin 11 hingga 12.30. Jadi kamu sepatutnya tugasan yang cikgu bagi ni memang cukup untuk kamu siapkan. Okey, dalam 1.5 jam ni. Cikgu berharap kamu jangan tangguh-tangguhkan kerja dan siapkan kerja dalam masa 1.5 jam ini juga supaya kamu tidak terbeban. Boleh? Jadi kalau ada apa-apa masalah, sila berkomunikasi, berinteraksi dengan cikgu bahasa Melayu kamu supaya anda mendapat penerangan yang lebih lanjut. Okey, jadi cikgu undur diri dulu. Jadi sekian, terima kasih. Okey, cikgu berharap anda jangan rasa malu-malu ya untuk hubungi cikgu. Cikgu sekolah kita sedia membantu anda ya. Okey. Jumpa lagi.